طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك التواب الرحيم. So insyaAllah macam kita janjikan petang tadi, pada malam ini, walaupun kalau kita tengok jam sudah lebih daripada 19 bulan 11, sekarang sudah masuk 20 20 hari bulan 11. Ya, ala kulihan namshi. Macam yang kita telah war-warkan tadi, pada malam ini kita akan bicara berkenaan tentang Ibn Rushd dan juga tentang persoalan falsafah ilmu. Terlebih dahulu saya ingin terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Amar Ismat kerana telah atas discussion dia bertanya tentang soal ini. Jadi saya pun terfikir untuk bicarakan secara overview lah, ya, apa yang dimaksud sebagai falsafah ilmu dan juga apakah falsafah ilmu menurut Ibn Rushd ini. Menarik kerana Ibn Rushd rahmatullah alaih adalah seorang filsuf dan sudah tentulah dia memiliki caranya sendiri menggarap apakah yang dimaksudkan sebagai ilmu dan juga menggarap bagaimanakah cara untuk mendapatkan ilmu yang benar itu. So saya mulakan perbahasan ni dengan perbahasan yang ringkas lah, ya. Ini sekadar overview saja, bukannya perlukan kepada kajian yang lebih mendalam tentang by case, tetapi umumnya Ibn Rushd secara eksplisit telah menuliskan berkenaan tentang apakah yang dimaksudkannya sebagai ilmu yang benar. So, falsafah ilmu ataupun dalam bahasa yang lebih glamour, epistemologi, merujuk sebenarnya kepada itulah namanya, falsafah ilmu itu, dan berkenaan nature ilmu, keadaan semula jadi ilmu itu, apakah ilmu itu, dan juga cara untuk memperolehi ilmu tersebut. Dan termasuklah di situ perihal orang yang menerima ilmu itu. Adakah levelnya tetap sama ataupun levelnya akan berubah setelah dia memperoleh ilmu itu? Itu termasuk daripada epistemologi ini. Kerana kalaulah satu ilmu itu transform atau mengubah ciri-ciri kemanusiaan seseorang, maka ia akan menambahkan ilmu. Berarti ilmu itu memberi satu nilai tambah kepada diri seseorang itu. Kalau tidak memberi nilai tambah, maka misalnya kita boleh katakan satu ilmu itu cuma sekadar recollection ataupun dia kembali kepada fitrah asalnya, menjadi seorang yang mulia seperti mana yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Dan ini menjadi perdebatan antara para ilmuwan dan juga para falsafah kita lah sejak dahulu lagi. So Ibn Rushd seorang filsuf yang hidup pada kurun ke-6 Hijriah, ini bahagian daripada tesis yang saya kaji. So sebenarnya bila kita cerita tentang Ibn Rushd dan juga ni, saya elak sebenarnya untuk bercerita tentang orang lain. Kenapa? Takut nanti dia akan mengganggu apa yang kita sudah sediakan untuk Viva nanti lah, insyaAllah. Takut nanti terbawa dengan idea-idea lain, nanti akan jadi keliru. So baguslah, menariklah juga kalau dibahaskan tentang Ibn Rushd ini. Baik. Jadi macam saya katakan tadi, Ibn Rushd menyatakan secara eksplisit, means kita tidak boleh lari daripada teks apa yang dibawakan oleh Ibn Rushd ini. Kita jadikan itu sebagai base kita, dan kemudian selepas itu barulah kita akan cari perinciannya di dalam teks-teks Ibn Rushd yang lain. Beliau rahmatullah alaih menyebutkan tentang nature ilmu itu saat dia berbicara tentang pembahagian ilmu secara falsafahnya menurut kajian dan juga menurut kefahaman beliau lah. Kita bacakan teksnya di dalam Faslul Maqal ini. Dia nyatakan, kita baca teksnya, kemudian kita akan baca terjemahannya, kemudian barulah kita akan cerakinkan apakah yang dimaksud sebagai ilmu menurut Ibn Rushd ini. So katanya, qala al-mu'allifu rahimahullah, wa yanbaghi an ta'lama anna maqsud syar'i
إنما هو تعليم العلم الحق والعمل الحق، والعلم الحق هو معرفة الله تبارك وتعالى وسائر الموجودات على ما هي عليه، وبخاصة الشريعة منها، وبخاصة الشريعة منها، ومعرفة السعادة الأخروية والشقاء الأخروي، والشقاء الأخروي، والعمل الحق هو امتثال الأفعال التي تفيد السعادة، وتجنب الأفعال التي تفيد الشقاء، والمعرفة بهذه الأفعال هي التي تسمى العلم العملي، وهذه تنقسم قسمين، أحدهما أفعال ظاهرة بدنية، والعلم بهذه هو الذي يسمى الفقه، والقسم الثاني أفعال نفسانية مثل الشكر والصبر وغير ذلك من الأخلاق التي دعا إليها الشرع أو نهى عنها، والعلم بهذه هو الذي يسمى الزهد وعلوم الآخرة. Baik, ini kata apa tentang ilmu ni? Dia tidaklah secara direct kata saya falsafah ilmu saya begini, tidak. Tapi kita istilahnya kita teka dan kita keluarkan daripada teks ini. Dia kata apa? Ini cerita tentang maqasid daripada syariat itu sendiri. Tujuan daripada penurunan syariat Nabi Muhammad SAW ialah untuk mengajarkan al-ilm al-haq, ilmu yang benar, dan juga al-amal al-haq, amal yang benar. So katanya ilmu yang benar, di sini poinnya ni. Katanya ilmu yang benar itu ialah pertama mengetahui Allah tabaraka ta'ala serta perkara yang wujud berdasarkan hakikatnya, dan wabikhassah syariah minha, katanya di sini, dan dengan khususnya syariat daripadanya, ini daripada segala ilmu benda yang mawjudat ini, benda yang wujud ini. Begitu juga mengetahui katanya wujudnya kebahagiaan ukhrawi dan juga kecelakaan ukhrawi. Ini wujudnya azab akhirat dan juga nikmat syurga di akhirat itu. So ini satu. Kemudian katanya amal yang benar, al-amal haq, amal yang benar yang mematuhi segala perbuatan yang memberikan kebahagiaan dan menjauhi segala perbuatan yang mengakibatkan kecelakaan, means di akhirat nanti. So pengetahuan berkenaan tentang perbuatan ini, itulah yang dinamakan sebagai ilmu amali. Dan ilmu amali ini dia bahagikan kepada dua jenis. Satu yang bersifat zahir, iaitu dinamakan sebagai fiqh, dan satu yang bersifat rohani dan juga kejiwaan yang dinamakan sebagai ilmu zuhud, ataupun yang dengan pelbagailah namanya. Dia namakan sebagai zuhud, kita biasa fahami sebagai tasawuf ataupun tazkiyatun nafs. Nah, jadi kesemua ini teks, dan di dalam Faslul Maqal inilah yang kita boleh jadikan sebagai tapak untuk kita merumuskan apakah falsafah ilmu menurut Ibn Rushd itu. Sebab dia mula tackle isunya dia membahaskan tentang tujuan penurunan syariat. Betul tidak? Betul. Tapi daripada situ kita boleh keluarkan apakah yang dimaksud sebagai ilmu yang benar ni. Sebab persoalan epistemologi ialah merujuk kepada apakah ilmu dan juga apakah sumber kepada ilmu tersebut. So katanya ilmu yang kalau kita carakinkanlah, inilah semuanya ilmu ini. Syariat Islam itu sebagai ilmu, right? Dan syariat Islam itu adalah ilmu, dan syariat Islam itu merujuk kepada satu sisi yang melibatkan tentang pengetahuan semata-mata, dan satu sisi yang melibatkan tentang pengetahuan dan juga amalan. Dan yang yahum ataupun yang memberi atau yang perlu untuk kita perhatikan kan yang melibatkan tentang pengetahuan ini. Pengetahuan ataupun kita boleh namakan dengan istilah yang kita biasalah, yang melibatkan tentang rukun iman. Dia cerita tentang, dia kata segala pengetahuan yang membawa kepada mengetahui Allah, mengenali Allah Ta'ala, mengenali segala benda yang ada di dunia ini mawjudat, dan juga mengenali tentang wujudnya kehidupan ukhrawi. Begitu juga mengetahui tentang fiqh dan juga mengetahui tentang tasawuf. Means ada 5 ilmu yang benar dan juga amalan yang disebabkan oleh ilmu yang benar itu. 5 ini.
5 perkara ini kalau kita rujuk pada teks itulah. Nah, jadi itu ilmu menurut beliau. Dan kesemua ini masih berada di bawah lembayung ataupun di bawah naungan syariat, tidak terkeluar daripada syariat. Menariknya di sini, bila mana dia katakan mengetahui segala benda yang ada di dunia ini pun termasuk daripada ilmu yang benar itu, berarti segala kajian-kajian saintis, kajian-kajian sains, misalnya Tesla dan SpaceX misalnya terbang ke Marikh dan seumpama itu pun termasuk daripada ilmu yang benar ini, selagi mana dia masih membincangkan tentang benda yang maujudat. Kerana Ibn Rushd mengatakan di dalam bahagian muqaddimah daripada Faslul Maqal ini bahawa pengetahuan kita tentang maujudat, pengetahuan kita tentang benda-benda yang dicipta ini akan dan secara pasti membawa kita kepada pengetahuan tentang Allah Ta'ala. Sebab ciptaan ini adalah athar ataupun kesan kepada orang ataupun sesiapa entiti yang mencipta itu, yakni Allah Ta'ala lah, kan. Semakin kita mengkaji, semakin itulah kefahaman kita berkenaan tentang kudrat Allah, kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia ini menjadi lebih jelas pada kita, kan. Dan itu menarik bila mana dia masukkan sains juga sebahagian daripada ilmu yang benar ini. Tetapi soalan kedua, seterusnya timbul, kita pergi kepada soalan yang kedua. Bagaimanakah cara untuk kita mencerap ilmu-ilmu ini? Kan? Dan ini dipati daripada teks yang banyak daripada yang telah ditulis oleh Ibn Rushd. Yang di antaranya ialah di dalam Faslul Maqal itu sendiri, ya, di mana dia mengatakan rujukan utama kita untuk mengisbatkan tentang pengetahuan yang sebenar berkenaan tentang benda-benda ini semua yang telah dinyatakan tadi, mengetahui Allah, mengetahui, mengenali segala mawjudat, mengenali segala kewujudan kehidupan ukhrawi, mengenali ilmu fiqh, mengenali ilmu kezuhudan. Kesemua itu ada di dalam Al-Quran. Itu rujukan yang pertama lah. Dia kata kesemua ini kita rujuk, refer kepada Al-Quran. Tetapi tidak memadai dengan Al-Quran, ya, rujukan-rujukan yang agama lah, kan, kita katakan rujukan juga agama tidak memadai dengan itu. Dia juga kata kita mesti gandingkan pengetahuan kita berkenaan tentang teks-teks Al-Quran ini dengan cara berfikir yang logik, ataupun cara berfikir dengan cara falsafah itu, menyusun muqaddimat, menyusun premis-premis agar kita sampai kepada natijah akan menyampaikan kita kepada kebenaran. Sebab itu fungsi daripada penggunaan ilmu mantik itu sendiri. Kita susun premis-premis, misalnya saya nampak asap, right? Saya nampak asap bererti sesuatu terbakar, means di sana, di tempat yang ada asap itu ada sesuatu yang terbakar. Walaupun kita tidak ada di situ, tetapi melalui kita susun mukadimah mantik ini, kita boleh istimbat ataupun kita boleh mengeluarkan makna-makna yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Dan kerana itulah rahmat daripada Allah SWT yang telah menyusun alam ini dengan logik. Coba kita bayangkan kalau kita ini hidup di alam Alice in Wonderland, dan tidak ada benda yang logik di alam Alice in Wonderland itu, maslahat kehidupan manusia ini akan berterabur. Tetapi dari kerana ada kelojikan di dalam cara kita hidup ini, bererti ada yang menyusunnya, dan bererti adalah falsafah ilmu ini kita boleh cerap sumber pengetahuan itu. Kalau tidak, buat apa kita kaji, dan apakah mubarir ataupun justifikasi yang kita boleh berikan kepada penyusunan sumber ilmu yang betul lah, kalau tidak boleh ilmu itu untuk dicerap dan kita tidak boleh berfikir tentang dunia ini secara logik. Tapi kerana kita boleh berfikir konsekuensi dan juga menyusun segala maklumat itu menurut premis dan juga natijah itu, berarti dunia ini logik. Baik. Jadi katanya itulah ilmu yang hak itu, berkenaan tentang Allah mawjudat,
berkenaan tentang kehidupan ukhrawi, berkenaan tentang amalan fiqh, ilmu fiqh dan juga ilmu zuhud. Jadi kalau kita tengok di dalam okey, kita recap semula. Kita tengok di dalam buku-buku beliau, Faslul Maqal, kita tengok di dalam Manahij al-Adillah, kita tengok di dalam buku beliau Tahafut. Ini kita anggap macam canon lah, ya, ataupun rujukan utama lah kalau kita mengkaji tentang pemikiran asli Ibn Rushd, di mana dia bukanlah mensyarahkan, walaupun sebenarnya ilmu beliau itu lebih luas daripada apa yang kita bahaskan ini, tapi kita boleh beri justifikasi ini karena apa? Karena buku-buku ini dikarang yang terakhir oleh beliau dan layaklah untuk dikatakan merumuskan pemikiran beliau itu di dalam buku-buku ini. Walaupun dia ada tulis syarah buku Aristotle dan seumpamanya, dan semestinya lah di dalam buku-buku tersebut dia ada selitkan sedikit sebanyak pengetahuannya, tapi untuk kita katakan sebagai rumusan pemikirannya itu ada di dalam 3 buah buku ini. Okey. So itulah, itu saya quote tadi, buku Faslul Maqal. The same case juga di Manahij al-Adillah juga membawa maksud yang sama. Bahkan dikatakan pengetahuan orang alim tidak sama dengan pengetahuan orang awam. Why? Sebab orang alim yang dimasukkan sini ialah orang yang pakar sains, orang yang tahu mengkaji tentang perubatan dan juga mengkaji tentang alam semesta ni. Pengetahuannya lebih mendalam berbanding orang awam. Dan pengetahuannya berkenaan tentang alam ini lebih mendalam, dan hal itu mengakibatkan ataupun membawa kepada satu natijah orang alim itu lebih mengenali Allah SWT berbanding daripada orang biasa. Kenapa? Sebab dia lebih cara dia untuk mengenali Allah SWT itu lebih rencam dan lebih banyak berbanding daripada orang awam. Orang awam tidak boleh berfikir sama seperti cara dia berfikir untuk mencerap alam semesta ini. Tetapi misalnya saintis ataupun alim yang memiliki cara aras berfikir yang lebih tinggi, dia misalnya dia tengok sungai. Kalau kita tengok sungai, kita nampak sungai itu, mungkin kita haus, kita minum. As for alim ni, dia nampak sungai, dia terfikir tentang Masya Allah sungai ini daripada ulu kemudian sampai ke muara di laut, kemudian daripada laut lepas ke laut luas, naik condensation kan, kita belajar ni time sekolah rendah, naik ke atas langit, kemudian terbentuk sebagai awan, pindah semula ke hulu, semula ke hulu, turun sebagai hujan, dan begitulah kitaran air itu. Dan hal itu akan membawa dia untuk berasa takjub lah dengan kuasa Allah SWT. Sebab kita, kerana orang-orang awam ini fikirannya kasir ataupun cara berfikirnya itu terhad, maka kefahamannya berkaitan tentang Allah SWT itu pun terhad. Orang kata berimanlah kepada Allah SWT, inilah dalil-dalilnya, dia memadai dengan itu. Dia tidak perlu lagi kepada penghayatan yang lebih mendalam. As for orang-orang yang memiliki aras berfikir yang tinggi ini, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah SWT juga, mereka memerlukan, bahkan mereka memerlukan dan mereka boleh mengistimbat makna-makna yang tinggi ini daripada melihat segala mawjudat. Means sumber ilmu menurut Ibn Rushd, kita katakan ialah Al-Quran dan juga akal. Tidak memadai dengan itu. Bahkan alam sekeliling ini juga menjadi sumber ilmu menurut Ibn Rushd. Kerana beliau menyatakan secara eksplisit tadi, pengetahuan berkaitan tentang mawjudat. Kita mengenali dan juga mengkaji tentang segala benda-benda yang wujud di dunia ini. Termasuk dan wabi khassah, katanya, yang lebih khusus lagi ialah syariat itu. Syariat itu. Dan syariat ini sudah tentulah dia memiliki perincian yang lebih mendalam, termasuk daripadanya ilmu-ilmu syariat yang biasa kan. Kalau kita di sekolah kita diajar untuk membahagikan bahawa ilmu agama itu terbagi pada 3. Ilmu syariat, akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf.
Tapi sebenarnya yang lebih mendalam, banyak lagi di dalam ilmu syariat ini, ada yang dinamakan sebagai ilmu Al-Quran, ulum Al-Quran, tafsir, begitu juga hadis, tafsir, rijal. Itu semua daripada ilmu, bahagian daripada ilmu syariat ini, yang menatijahkan kepada fiqh, yang menatijahkan kepada ilmu zuhud ataupun ilmu tasawuf itu. Nah, jadi itu menarik ya, bila mana dia bahaskan tentang ilmu yang benar ini, di situ sudah tapaknya. Dia katakan ilmu yang benar itu boleh dicerap, dan ilmu yang benar itu ialah mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita agak terkilan lah kan, bagaimana orang yang sebegini seperti Ibn Rushd ini tetaplah dinyatakan sebagai kafir dan seumpama itu. Bagaimana orang yang mengatakan ilmu yang benar itu sumbernya ataupun yang disusun, yang terawalnya adalah mengetahui tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, okey. Baik. Okey, saya sambil saya baca, sambil begitu juga saya type lah pembetulan sikit sebanyak bagian tesis ini. Okey, jadi itu nantilah besok ke atau lusa ke ataupun bila-bila lah yang kita seronok. Saya kongsikan rajah ini, menarik rajah ini, tekanan tentang syariat Islam menurut Ibn Rushd. Rasanya sebelum ni saya ada kongsi kan, tapi apalah, kita kongsi semula. Tidak masalah, kita kita teruskan cycle mengkaji tentang Ibn Rushd ini, tentang apa yang dimasukkan sebagai syariat Islam dan juga ilmu itu menurut Ibn Rushd ini. Dan satu perkara yang sangat menarik lah tentang Ibn Rushd, dia bila mana kita katakan dia itu sebagai ulama, dia juga pada masa yang sama adalah doktor. Jadi bayangkan, dia menghimpunkan pengetahuan tentang ilmu syariat dengan ilmu kedoktoran yang ada padanya pada zaman itu. It means yang paling canggih lah kan pada zaman itu, pada kurun ke-6 Hijriah, means lebih kurang 900 tahun yang lampau, dan sudah tidak boleh dibandingkan dengan ilmu pengetahuan ataupun ilmu kedoktoran yang moden ini kan. Tetapi tetap saja hal itu membawa kepada hal itulah, penghayatan kepada alam semesta maujudat, benda-benda yang ada di sekelilingnya ini, benda-benda yang ada di sekelilingnya ini, benda-benda yang ada di sekelilingnya ini, itu yang membawakan kepada pengetahuan yang lebih mendalam berkaitan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara isu yang menarik juga yang perlu dibahaskan lah, tapi ini panjang nih, saya tidak akan bahaskan di sini, ialah berkenaan tentang bagaimana teks-teks Al-Quran perlu ditakwil menurut Ibn Rushd sekiranya if and if lah ya, if and if bertentangan dengan natijah burhan ataupun natijah hujahan demonstratif kita. Misalnya, secara logik kita boleh isbatkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan dan juga bukan makhluk. Kita katakan setiap benda yang ada di alam ini adalah makhluk. Allah bukan daripada juzuk alam ini, berarti Allah bukan makhluk. Apakah benar-benar rantingan daripada premis ini? Berarti segala perbuatan-perbuatan Allah, misalnya pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh disamakan dengan pengetahuan makhluk. Dan pengetahuan makhluk ini antara ciri-cirinya ialah
klasifikasi, ya, dia boleh mencerakinkan. Ada ilmu yang bersifat kulli, yang bersifat general, dan juga ada ilmu yang bersifat juz'i. Zain? Nah, ada ilmu yang bersifat juz'i. Ilmu yang bersifat kulli itu misalnya semua manusia, kan? Kita mengkaji tentang manusia, maka pengetahuan kita tentang seluruh manusia. Maafkan saya, tadi ada di dalam teks fasul maqal itu, ini di sini, wal ilmul haq wa ma'rifatullah tabaraka ta'ala wa sa'irul mawjudat ala ma hiya alaihi bi khassa asy-syarifah minha. Yang lebih khususnya, mengetahui juga yang mulia antara sekaliannya. Ini berkenaan tentang manusia, bukan syariah. Tadi saya salah baca tadi. Tapi terjemahan yang saya buat sini betul lah, terjemahan fasul maqal itu. Okey, kembali pada persoalan asas kita. Mana sudah tu? Lupa. Okey. Kita secara logik yang kita boleh istimbatkan bahawa Allah SWT bukan daripada alam ini. Berarti sifat-sifatnya, zatnya, dan juga zatnya lah. Kerana zat dan sifat ini ada cara klasifikasi kita berfikir tentang makhluk. Saya manusia, saya ada sifat-sifat yang tertentu. Tetapi bagi Allah SWT, adakah kita boleh samakan dengan cara manusia dan juga makhluk-makhluk lain memiliki zat dan sifat? Tidak. Kerana Allah bukan daripada alam ini dan Allah bukan makhluk. Kalau Allah juzuk bahagian daripada alam ini, sudah tentu Allah, na'udzubillah, sama seperti makhluk yang lain. Natijah atau rantingan daripada konklusi ini kita istimbatkan secara akal ini, macam kita telah susun tadi. Natijahnya, segala sifat-sifat ilahi yang ada di dalam Al-Quran yang menyerupai dengan sifat-sifat makhluk tidak boleh disamakan dengan sifat-sifat makhluk, tetapi dikekalkan seperti mana apa adanya. Dan terpulang ini terpecah pula kita kepada macam-macam aliran, kan. Ada yang mentakwilkan sifat-sifat Allah SWT itu, ada yang tidak mentakwilkan. Begitu juga ahli falsafah ini. Dan ini mendedahkan beliau kepada satu kontroversi. Beliau sebagai ahli falsafah, dia katanya ahli falsafah ini seperti mana telah dituduh oleh beberapa lah ilmuwan, bahawa kononnya ahli falsafah ini mendakwa Allah hanya mengetahui perkara yang kulli, perkara yang general, perkara yang umum, tidak mengetahui perkara yang juz'i. Ibn Rushd jawab, kita secara logically kita sudah istimbatkan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Sedangkan pengetahuan tentang juz'i dan kulli ini adalah pengetahuan ciri-ciri pengetahuan makhluk. Bila mana itu ciri-ciri pengetahuan makhluk, berarti tidak boleh disamakan dengan cara Allah SWT berpengetahuan. Means, pengetahuan Allah SWT tidak boleh dinamakan kulli, tidak boleh dinamakan juz'i. Dia hanya dinamakan sebagai pengetahuan Allah SWT saja. Tidak boleh kita letakkan klasifikasi itu. Kenapa? Kalau kita letakkan klasifikasi itu kepada pengetahuan Allah SWT, na'udzubillah, seakan-akan kita katakan pengetahuan Allah itu sama macam pengetahuan makhluk. Kalau sama pengetahuannya, berarti na'udzubillah membawa kepada natijah zatnya sama seperti zat, na'udzubillah, zat makhluk lah. Tapi itu natijah yang salah. Berarti kalaupun dinamakan pengetahuan Allah mengetahui juz'iyat, Allah mengetahui kulliyat, tidak boleh disamakan dengan cara makhluk berfikir. Dan perlu dikaji dan ditakwilkan segala kata-kata filsuf itu, kalaupun mereka benar memasukkan sedemikian. Ini telah saya bahaskan dalam rakaman sebelum ini, tetapi menarik untuk dibahaskan bagaimana pengetahuan ataupun natijah yang ada di dalam Al-Quran perlu ditakwil sesuai dengan apa yang didapatkan, hasil dapatan cara berfikir yang logik ini, burhani ini. Nah, begitu juga macam kita telah beri isyarat tadi bahawa satu ilmu itu akan transform orang. Ini pun bahagian daripada epistemologi itu. Bila mana kita kata pengetahuan tentang ilmu yang benar ini, manusia yatafawatun,
manusia berbeza darjat di dalam pengetahuan yang ilmu yang benar itu, dan juga berbeza darjat tentang ilmu amali itu juga kan. Kalau tidak adalah poin pembezaan antara ilmu dan ilmuwan dan juga orang-orang biasa kalau semuanya sama juga. Sedangkan klasifikasi ataupun pemuliaan itu datang daripada Allah SWT. Wa yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Walladhina utul ilma, Allah SWT kata darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi darjatnya berbanding daripada orang-orang yang beriman. Dan ini juga telah dinyatakan oleh Ibn Rushd, termasuklah daripada bagaimana beliau melihat misalnya seorang itu dia sudah menjadi filsuf, ya, seorang itu sudah menjadi filsuf dan dia sebelum menjadi filsuf itu dia sudah memiliki cara berfikir orang yang bukan filsuf. Means dia dengan cara berfikir yang biasa lah, layman punya cara kefahaman. Tetapi bila mana dia sudah menjadi filsuf, dia kena menghormati cara berfikir orang awam. Dia tidak boleh menghina cara berfikir orang awam. Karena apa? Kerana itulah perbezaan fitrah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada manusia ini. Ya, perbezaan fitrah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada manusia ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memilihnya dan juga menciptanya untuk menggerakkannya untuk memiliki kefahaman yang lebih mendalam. Sebab itu ilmu ini menurut Ibn Rushd juga adalah satu benda yang transformatif, yang mengubah manusia. Berbeza dengan Plato, kan? Bila mana dia kata ilmu ini recollection, means manusia itu sendiri pada zatnya adalah satu benda yang tinggi, dan dia pada hakikatnya telah mengetahui segala benda yang ada di dunia ini. Cuma bila mana dia wujud di dunia ini, dia cuma perlu untuk recollect, dia ingat semula tentang ilmu yang pernah ada pada dirinya. Terbalik, apa yang difahami oleh Ibn Rushd, dia kata tidak, dia wujud di dunia ini, kemudian selepas itu barulah dia mengembangkan potensinya sebagai seorang sebagai manusia lah, anak Adam. So itu saya tuliskanlah bahagian daripada tesis ini. Saya katakan di sini, dapat saya baca ulang kajilah juga ya kepada on the way Viva ni berdebar. Okey, kata Ibn Rushd, saya tulis di sini, Ibn Rushd yakin dengan transformasi tahap kefahaman manusia. Okey, ini berkaitan dengan epistemologi. Bagaimana? Sebab ilmu itu ada nilai tambah kepada manusia. Manusia lahir dan akan mempercayai Islam dengan cara jumhur terlebih dahulu, ini cara orang awam terlebih dahulu. Kemudian perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan dan kadar ilmunya akan berpindah mempercayai Islam dengan cara filsuf. Beliau mengingatkan kepada para filsuf untuk menghormati cara kefahaman orang awam meskipun mereka sudah mencapai tahap pengetahuan yang tinggi, dan melihat secara semula jadinya yang kefahaman orang awam itu hanyalah sebatas makna zahir teks wahyu. Ya, ini misalnya kalau disebutkanlah ya kepada orang awam tentang wujudnya hari akhirat dan wujudnya di syurga itu jannat tajri min tahtiha al-anhar, sungai-sungai mengalir di syurga itu. Dengan kefahaman orang awam, dia akan samakan sungai itu dengan sungai apa yang dia nampak di sebelah rumahnya. Sedangkan Ibnu Abbas, dan ini telah diriwayatkan dalam tafsir yang banyak, di antara Ibnu Katsir dan juga Tabari, Ibnu Abbas kata tidak ada benda yang di dunia ini dan juga di akhirat itu benda yang sama melainkan asma, melainkan nama. Dan ketika itu beliau radhiyallahu ta'ala anhu mensyarahkan tentang buah apple atau buah apalah di dunia ini. Ditanya, adakah sama buah ini di dunia dan juga di akhirat? Dia kata tidak. Yang sama itu cuma namanya. Maka kaedah itu kalau kita kiaskan dengan segala benda yang ada di dunia ini, kan,
Allah SWT kata ada bidadari, Allah SWT kata ada gulam, ada budak-budak hamba kan. Ini means kita hidup jadi macam raja lah di dalam syurga itu. Dengan kefahaman orang awam, dia faham bahawa gulam itu macam gulam yang dia nampak di depan mata dia. Dan bidadari itu seperti mana perempuan yang tercantik lah di dunia ini depan mata dia. Kan? Dan setiap orang itu ada selera masing-masing pula. Kan? Apa yang cantik pada saya tidak cantik pada orang lain, sebagai contoh. Jadi ini sedangkan Ibnu Abbas itu telah katakan bahawa pengetahuan bahawa tidak ada benda yang sama antara dunia dan akhirat illal asma, melainkan nama sahaja. So filsuf bila dia sudah tahu tentang hakikat ini dan dia telah mencapai dia telah sampai kepada satu natijah bahawa tidak sama, sungai di syurga bukanlah macam sungai yang kita nampak di dunia ini, tetapi Allah SWT terangkan dengan cara sedemikian supaya targhib, ini means supaya orang berusaha sebaiknya untuk mengejar syurga itu. Sebab itulah yang tujuan daripada penurunan ayat-ayat Al-Quran sedemikian, supaya orang berebut-rebut untuk buat amal dan akan memperolehi kenikmatan yang abadi di akhirat kelak. Jadi filsuf dia tahu sebab dia pernah percaya dengan cara sebegitu. Tapi bila mana dia baca asar Ibn Abbas, bila mana dia berfikir dengan logiknya, mustahil benda yang ada di syurga itu sama seperti apa yang ada di muka bumi ini. Sedangkan muka bumi ini adalah benda yang fana. Banyak benda yang fana di muka bumi ini. Kan? Sungai yang kita nampak kemarin, mungkin hari ini sudah dikambus dengan tanah. Fana. Apa yang kita nampak sementara di syurga itu tidak fana. Sungainya sentiasa mengalir. Tetapi apakah zat sungai itu? Wallahualam. Allah SWT lebih mengetahui. Wa tadri nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Setiap manusia itu ataupun jiwa-jiwa itu, orang-orang yang masuk syurga lah, dia tidak akan tahu apa yang akan dipersediakan untuknya daripada kegembiraan di dalam syurga itu. So itu bila mana kamu sudah jadi, simpelnya Ibn Rushd kata, kamu sudah mendapat ilmu yang benar, wahai filsuf, wahai ulama-ulama. Jangan kamu lecehkan kefahaman orang awam ini. Batasnya caranya berfikir itu begitu sajalah. Dia tidak boleh untuk faham cara macam mana kamu faham. Kalau dia faham dengan cara kamu faham, dia akan tinggalkan. Alamak, kalau tidaklah sama macam bidadari itu macam perempuan yang misalnya orang yang paling cantik yang saya pernah nampak, saya tidak maulah masuk syurga. Begitu juga sungai. Kalau tidak macam sungai yang paling cantik lah di Sabah ini, saya tidak maulah masuk syurga. Sebab apa? Level kefahaman mereka begitu. Tidak boleh disamakan dengan filsuf ini. So itu dikatakan di sini di dalam bukunya Tahafut At-Tahafut. Dia kata wa amma inda naqlatihi ila ma yakhussuhu fa min darura fadilatihi alla yastahina bima nasha'a alayh wa an yata'awwala lidhalika ahsana ta'wil wa an ya'lama anna al-maqsud bidhalika at-ta'lim huwa ma ya'um la ma yakhus. Okey. Dia kata adapun saat perpindahannya kepada pengetahuan yang khas buatnya, yakni dengan cara filsuf, dengan cara ulama dan orang-orang yang fikir lebih mendalam, maka daripada kemestian kemuliaan yang ada padanya, dia tidak merendahkan perkara yang diyakininya pada awalnya, dengan cara orang awam itu. Sebab dia pun sebelum dia mengetahui tentang cara berfikir filsuf, dia fikir dengan cara orang biasa juga, tidak berbeza. Dan kemudian dia mentakwilnya. Ini menarik. Dia mentakwilkan kefahaman orang awam itu dengan takwil yang terbaik. Supaya apa? Supaya dia tidak memandang leceh kefahaman orang awam itu. Dan ini banyak berlaku. Bila mana seorang ulama dia tidak dia anggap bahawa diri dah yang paling pandai, dan dia tidak mahu mengiktiraf cara orang-orang awam memahami teks Al-Quran dan juga teks hadis itu,
tidak mau mengiktiraf dan berkata tidak mau mengajar tidak mau membetulkan dengan cara yang terbaik. Apakah nama kitab? Boleh rujuk Ibnu Katsir dan juga Tabari. Boleh rujuk Ibnu Katsir dan juga Tabari. Ini di dalam awal-awal tu di dalam surah Al-Baqarah. Apa ya? Dalam ayat 25 tu silap. Tidak silap saya lah. Itu di dalam cuba cek athar ini. Kalau tidak mungkin dalam ayat-ayatnya lain. Tapi saya ingat saya di dalam awal surah Baqarah ayat 25 itu tafsiran ini. Okey. So dia kata, so dia mentakwilnya dengan cara yang baik. Means dia cuba untuk fahami, oh ini cara mereka berfikir. Dan dia tidak merendahkan. Memanglah dia lebih mengetahui, tetapi dia tidak menghina. Ini isunya. Ada setengah orang ni dia sudah menjadi ulama, sudah menjadi ilmuwan, dia hina cara berfikir, kamu tidak faham apa-apa. Kamu ni kosong, langsung tidak mengerti apa-apa tentang wahyu Allah SWT. Tidak boleh begitu. Sedangkan kita kena faham perbezaan cara berfikir dan kurniaan ilmu Allah SWT pada orang ni berbeza berbanding satu orang dengan orang yang lain. Dan katanya begitu juga dia mengetahui bahawa tujuan daripada pendidikan demikian itu makna zahir teks wahyu ialah apa yang umum. Ini means semua orang boleh faham. Bukanlah apa yang khusus. Ini bukannya terhad kepada cara orang-orang filsuf saja ataupun ulama saja yang boleh faham. Tidak. Teks wahyu itu bila mana, misalnya macam saya katakan tadi, bila mana orang baca tentang neraka, orang baca tentang naudzubillah kulitnya distreka dengan streka yang panas dan otak yang menggelegak dalam hadis berkenaan tentang Abu Lahab itu, Abu Talib, maafkan saya. Begitu juga tentang pelbagai sifat-sifat syurga dan neraka ini. Kalau dan kita gandingkan dengan kefahaman Ibnu Abbas tadi, dan apakah manfaatnya bagi orang-orang awam ni? Dia tidak akan boleh faham itu. Macam mana Allah SWT sudah sebut kulit ini kalau sudah koyak dan juga rosak, Allah akan ganti naudzubillah sebagai azab di akhirat kelak, kan? Allah akan ganti dengan julu dan ghairaha. Yang difahami oleh orang awam ialah kulit ini sudah terbakar, Allah akan ganti dengan kulit yang baru, dan itu sangat sakit. Dan benda itu menakutkan orang awam ini dengan cara berfikirnya. Dia akan jadi takut dan dia akan hindari segala benda maksiat itu sebab dia tidak mau masuk neraka. Dan itu tujuannya. Allah turunkan ayat itu supaya orang tidak mau masuk neraka. Dan Allah turunkan ayat-ayat berkenaan tentang keindahan syurga, nikmat-nikmat syurga itu supaya orang mau masuk syurga lah. Dan masuk syurga itu ada mutatalabat ataupun ada istilahnya ada requirement. Bukan suka-suka kita mau masuk syurga ini, ya. Bukan syurga itu milik kita, milik bapak kita, tidak. Syurga itu milik Allah SWT, tapi ada syaratnya. Means bila mana Allah cerita syurga itu tajri min tahtiha al-anhar, dan ada macam-macam segala kenikmatan lah dalam syurga itu. Boleh minum arak dalam syurga itu, dan tidak mabuk pula, ya. Minum arak. Dan hal itu kemudian Allah tidak hanya cerita tentang nikmat syurga, Allah cerita tentang perkara yang akan menyebabkan kamu masuk syurga. Allah mahukan itu. Kamu buat benda-benda ini agar kamu boleh masuk syurga. Dan hal ini difahami oleh filsuf dengan cara yang lebih baik. Sementara orang-orang awam dia akan faham, oh inilah equation. Saya kena buat baik, so saya masuk syurga. Saya kena hindari buat jahat, supaya saya tidak masuk neraka. Dan kalaulah cara berfikir Ibn Abbas itu kita ajarkan kepada orang yang tidak boleh brain, dia akan apa istilahnya, loading lah, lama loadingnya, ya. Dia tidak akan berfikir tentang amal yang baik, meninggalkan amal yang buruk. Lama loadingnya untuk memahami apa sebenarnya dinyatakan oleh Ibn Abbas ini. As for kalau Allah kata direct, macam kita baca dalam Al-Quran itu sendiri, betul tidak? Kamu buat ini, kamu akan dapat
kamu sebut seperti dalam hadis, kamu sebut la haula wala quwwata illa billah, kamu akan dapat tanaman di syurga. Means kalau dapat tanaman di syurga berarti kita ada tempat lah di syurga itu. Kan? Kamu baca begini, kamu akan dapat nikmat yang sedemikian di dalam syurga. Hal itu lebih dekat kepada cara berfikir orang awam ini. Kan? As for untuk orang yang sudah menjadi filsuf atau orang yang sudah memiliki aras berfikir yang tinggi, dia kena mentakwilkan kefahaman orang awam ini sesuai dengan ilmu dan juga natijah yang telah difahaminya. Itu menarik. Okay. Jadi ini saya kira satu perbahasan yang menarik ya, berkenaan tentang epistemologi, falsafah ilmu menurut Ibn Rushd. Bagaimana Ibn Rushd memahami bahawa ilmu-ilmu yang sebenar itu sudah dinyatakan secara eksplisit oleh beliau di dalam teksnya Faslul Maqal, bahawa ilmu yang benar itu yang mengetahui tentang Allah, mengenali tentang mawjudat, benda-benda yang wujud di dunia ini, dan juga mengenali tentang wujudnya ke azab dan juga nikmat yang ukhrawi. Ini selepas kita mati kita akan memperoleh azab dan juga nikmat yang ukhrawi itu, azab atau nikmat ukhrawi itu. Begitu juga termasuk daripada pengetahuan menurut beliau ialah kita mengenali fiqh, ilmu-ilmu berkenaan tentang fiqh, dan ini rujukannya seperti mana rujukannya maklum di dalam fiqh, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, beserta dengan khilaf di dalam beberapa furu'. Kerana beliau adalah seorang Maliki, maka sudah tentulah beliau merujuk kepada qaul Ahli Madinah ataupun Ijma' Ahli Madinah sebagai salah satu daripada rujukannya. Okay. Begitu dalam Zuhdiyat. Dalam Zuhdiyat atau perkara-perkara yang melibatkan tentang kerohanian, beliau juga mengandaikan pengetahuan berkenaan tentang itu, berkenaan tentang cara menyucikan hati, bahagian daripada ilmu yang benar itu. Menarik ini. Kemudian sumber-sumbernya daripada Al-Quran, akal, dan juga alam sekeliling. Dan beliau berpendapat juga bahawa ilmu itu transformatif. Ilmu itu boleh mengubah manusia menjadi lebih mulia. Berbeza daripada orang-orang lain, ada yang berpendapat bahawa ilmu itu cuma recollection. Bila mana kita wujud di dunia ini, kita recollect, kita ulang dan juga kita cari semula, re-explore, cari semula teks-teks, bukan cari semula teks, ini cari semula ilmu itu, and in order supaya kita recollect, kumpul semula maklumat-maklumat dan juga ilmu yang kita pernah ada pada zaman dahulu. Ini mungkin zaman sebelum kita diciptakan di bumi inilah, kan, zaman di alam roh itu. Dan inilah secara umumnya. Begitu juga dia katakan bila mana ilmu itu transform seseorang, tidak sewajarnya seorang filsuf memandang rendah ataupun memandang leceh cara kefahaman orang-orang biasa. Dia kena faham bahawa dia dahulu samalah juga macam orang-orang awam itu. Tidak berbeza, sama. Janganlah kamu anggap diri kamu tu lebih utama. Allah SWT telah pilih kamu untuk memiliki ilmu yang lebih mendalam, bukan sebagai menjadi alasan untuk kamu takabur atas orang. Tidak, kamu kena bersifat rahmah kepada orang-orang awam ini. Dan dengan demikian mencipta satu dinamik yang menarik lah, saya kira. Bagaimana seorang filsuf ini, dia sudah tahu tentang benda yang benar, hakikat yang benar, dan cara bagaimana dia untuk menyampaikan hakikat yang benar itu kepada orang awam. Dia first and foremost dia kena iktiraf bahawa orang awam itu dengan cara kefahamannya tersendiri tidak boleh sama dengan dia. Tidak boleh sama dengan dia means dia, orang awam itu ada setengahnya yang boleh elevate, ada setengah orang awam itu dia hanya akan kekal dengan cara berfikir yang sedemikianlah, kan. Karena ilmu itu Allah SWT telah bahagi-bahagikan dan juga terkait pula dengan fitrah manusia. Ada juga dibahaskan oleh Ibn Rushd bahawa memang ada setengah daripada manusia ini dia susah untuk faham tentang benda-benda yang lebih tinggi. Jadi Allah SWT, tujuan Allah SWT ta'lim ma ya'um la ma yakhus. Allah SWT ingin mengajarkan kepada secara umum
bukan kepada golongan filsuf ini saja. Rahmat Allah SWT itu umum bagi seluruh manusia, bukannya hanya terhad kepada golongan mutakallimin semata-mata ataupun golongan yang tertentu semata-mata, tidak. So itu Al-Quran itu boleh dibaca oleh semua orang. Dan kalaulah prasyarat untuk memahami Al-Quran itu kena menjadi ahli kalam terlebih dahulu, macam mana orang-orang kafir ini ingin convert untuk menjadi seorang Muslim? Kan kalaulah prasyarat untuk memahami Al-Quran itu ialah untuk memahami ilmu kalam dahulu, memahami sifat 20 dahulu, itu lambat dan juga tidak bertepatan dengan tujuan Allah SWT menurunkan Al-Quran ini sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, bukannya hanya rahmat bagi mutakallim semata-mata. Taib. Saya kira sudah lebih 50 minit berleter. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Mungkin ada persoalan ataupun mungkin ada yang ingin dibincangkan, mungkin kita boleh lanjutkan di dalam DM kah, message lah nanti. Dengan boleh kita bincang sama-sama. Wallahu alam. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.